السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Surah ini surah takhwif ukhrawi, iaitu suatu kejadian yang berlaku zaman dahulu, iaitu golongan engkar tauhid telah membunuh ahli tauhid dengan cara mencampakkan mereka ke dalam api. Dan satu sejarah besar berlaku di kawasan Najran sana, di kawasan Yaman, apabila mereka telah menzalimi orang-orang beriman kerana mereka itu teguh dengan akidah tauhid, tidak berganjak walaupun dipaksa supaya murtad oleh pemerintah pada masa itu. Jadi sejarah ini suatu sejarah besar yang banyak memberi kesan kepada masyarakat tentang tauhid. Maksudnya satu perkara yang dikira pegangan seseorang itu tidak boleh diubah walaupun apa saja kejadian yang berlaku. Jadi Allah bersumpah, wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang yang besar. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan untuk diberi balasan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi pembesar yang menyaksi kezaliman yang berlaku. Wa mashhud, dan mukmin yang dizalimi, yang diumban dalam api. Jadi Allah ada kesumpahan demi pembesar yang kafir yang menyaksi orang mukmin diumban dalam api, dan wa mashhud, demi orang mukmin yang disaksi oleh mereka semasa diumban dalam api. Qutila ashabul ukhdud, celaka besarlah penggali-penggali parit untuk dinyalakan api bagi membakar orang yang beriman. Yakni an-nari, yakni suatu bentuk api yang dinyalakan dalam parit itu. Zatil waqud, yang nyalaannya daripada kayu-kayu api yang dihimpun di dalam parit-parit untuk dibakar ahli tauhid. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka yang membakar 'alaiha, di atas api, maknanya di sekitar api itu qu'udun, duduk melihat. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, hal keadaan mereka di atas apa yang mereka lakukan
kepada orang beriman atas akidah tauhid itu syuhud, melihat sendiri dengan mata mereka macam mana mereka menzalimi orang beriman. Wa ma naqamu, sebab apa mereka zalim? Wa ma naqamu minhum, dan mereka yang menzalimi itu tidak menyeksa minhum orang beriman illa ayyuminu, melainkan kerana orang beriman itu beriman billahi al-aziz al-hamid, kepada Allah yang maha perkasa lagi terpuji. Kerana dia beriman atas Allah Ta'ala yang maha esa, yang memiliki sifat-sifat perkasa, maha perkasa lagi maha terpuji, yang memiliki kudrat, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kudrat kerana miliknya lah kerajaan lapisan langit dan bumi, yang memiliki ilmu. Allah yang perkasa itu memiliki ilmu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Ta'ala menyaksi, maha mengetahui akan segala sesuatu. Maknanya mereka diseksa oleh kaum yang kafir dengan sebab mereka beriman kepada Allah yang memiliki sifat yang sempurna, baik di segi kuasa, baik di segi ilmu. Itu kejadian yang berlaku. Kemudian Allah beritahu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang telah menyeksa orang mukmin lelaki dan mukmin wanita, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak sempat bertaubat hingga mati, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka itu azab neraka jahannam. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka itu lebih-lebih lagi azab yang membakar. Maknanya seperti mana perbuatan mereka yang mereka buat kepada orang beriman, di akhirat nanti akan dibalas. Ini adalah ayat yang ke-10 ini merupakan huraian bagi wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan untuk dibalas kezaliman manusia yang syirik itu ke atas orang beriman semasa mereka membakar orang beriman dalam pagi. Ayat seterusnya tafsir, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang betul-betul beriman atas akidah tauhid seperti tadi, wa amilus solihat, dan dapat melakukan amal-amal soleh yang banyak menepati syariat dan sunnah, lahum jannat, bagi mereka itu kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah dia kejayaan yang besar. Allah beritahu kepada kita janji yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu ialah inna batsya rabbika lasyadid, janji Allah Ta'ala itu yang dia sumpah demi janji yang dijanjikan, demi hari yang dijanjikan, iaitu inna batsya rabbika, pada hari itu sesungguhnya seksaan Tuhan kamu lasyadid, sangat keras. Sesungguhnya seksaan Tuhan kamu pada hari yang dijanjikan itu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u, sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang memulakan ciptaan, sebelum itu tidak ada apa-apa pun. Wa yu'idu, dan dialah Allah yang menghidupkan semula setelah manusia dan jin berpindah alam daripada dunia pada hari kiamat. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha mengampuni, sama ada manusia itu bertaubat atau tidak, dia maha mengampuni. Al-wadud, maha menyayangi hamba-hambanya yang melakukan amal-amal taat dan lagi soleh. Dzul arsyil majid, empunya arsy yang agung, empunya arsy yang agung. Wa yubdi wa yu'id adalah sifat jamaliyah, Dzul arsyil majid di sifat jalaliyah. Allah Ta'ala beritahu kepada hamba dia dua-dua sifat yang sempurna ada pada dia. Sifat jamaliyah, mengadakan makhluk, menciptakan semula makhluk, dan sifat jalaliyahnya, mempunyai arah yang agung, iaitu memiliki kebesaran dan keagungan. Fa'alun lima yurid, dia bebas, berkuasa penuh melakukan apa saja yang dia ingini. Dia bebas, berkuasa penuh melakukan apa saja yang dia ingini. Hal ataka hadithul junud, adakah telah sampai kepada kamu berita tentera-tentera yang menentang
agama Allah. Fir'auna, itu tentera Fir'aun, wa Thamud, dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka-mereka yang kufur mendustakan Al-Quran, sengaja mendustakan Al-Quran. Maknanya berita-berita daripada Allah Ta'ala tentang tentera Fir'aun, tentang kaum Samud memang sampai pun kepada mereka, yakni kehancuran mereka itu sudah dikenali, sudah diketahui secara umumnya kepada orang Mekah. Balil ladzina kafaru, bahkan orang Mekah ini yang kufur engkar ini sengaja fi takdzib, mendustakan Al-Quran, yakni berita yang disampaikan oleh Al-Quran. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Ta'ala min waraihim, di sekeliling mereka, muhit, ilmunya meliputi. Maknanya Allah Ta'ala meliputi ilmunya akan seluruh mereka itu. Tak boleh keluar daripada kudrat Allah Ta'ala dan hukuman Allah. Jadi walaupun mereka mengkufuri Al-Quran atau mereka mendustakan Al-Quran, tapi Al-Quran itu tetap dia kalamullah. Bal huwa Qur'anun majidun, bahkan Al-Quran itu bukan rekaan, bukan tulisan makhluk, tetapi dia adalah Qur'anun majid, Quran yang sentiasa akan dibaca, yang mulia lagi agung. Fi lauhil mahfuz, berada dalam lauhil mahfuz. Jadi segala surah-surah yang kita dapati daripada surah pendek, dia beritahu 3 perkara lah. Kebanyakan surah-surah ini mengenai tauhid pada Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan akhirat, bermula daripada kiamat dan balasan. Bermula pada kiamat dan balasan. Di samping itu Allah Ta'ala mengulangi berkali-kali tentang perbezaannya kehidupan duniawi berbanding dengan akhirat. Sangat besar berbeza. Dan orang yang akan berjaya di akhirat nanti, orang yang tidak tertipu dengan apa saja bentuk kenikmatan dunia. Apa saja bentuk dengan kenikmatan dunia. Oleh kerana itu ayat-ayat yang ada dalam surah akhir biasanya Allah sebut tentang lawan bagi akhirat, iaitu sifat tazhid, untuk memberi kepada hamba itu maklumat tentang dunia dan sepatut mereka tidak terpedaya dan tidak ditipu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam surah-surah pendek seperti ini celaan-celaan tentang dunia itu sendiri jika tidak dapat digunakan dengan betul. Lebih-lebih lagi kalaulah dunia ini telah menggoda mereka, telah mempengaruhi jiwa mereka. Sebab syaitan akan guna daripada segala benda dunia ini untuk memperdayakan. Jadi di sini Allah beritahu tentang balasan akhirat dan juga Allah beritahu lawan dia, iaitu celaan kepada dunia kalau tidak dapat dijaga dengan baik oleh mereka yang ada di dunia ini. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala beritahu juga tentang kedudukan Al-Quran sebagai ubat untuk menyelamatkan mereka supaya tidak ditipu oleh dunia. Berkali-kali Allah ulangi di mana ada kecaman ataupun celaan kepada dunia, Allah akan beritahu penyelamat bagi dunia ini adalah wahyu, iaitu Al-Quran. Iaitu Al-Quran sebagai pelindung, sebagai penyelamat, sebagai pedoman untuk mereka supaya tidak tertipu oleh segala-gala tipu hela syaitan. Yang ini syaitan akan guna dunia untuk menipu, dan manusia yang akan dapat terlepas selamat daripada tipu daya syaitan yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadi berkali-kali diulangi perkara sama. Jadi surah ini juga disudahi dengan bal huwa Qur'anun majidun. Bahkan Quran itu yang dibohongi oleh orang Mekah, dia adalah Quran yang agung lagi mulia, pedoman hidup supaya mereka tidak tertipu sebagaimana tertipunya Fir'aun dengan tenteranya, kaum Samud dan kaum Ad. Fi lauhil mahfuz. Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala asalnya duduk pada tempat yang sangat mulia, iaitu lauhil mahfuz. Bukan sembarangan.
Mana diturunkan oleh Allah ke dunia ini asalnya pada tempat yang sangat mulia. Dia sangat mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.